amal-amal belalah ke buku. Mari amal-amal kenali kuda buku. Nama saya Muhammad Fakrullah bin Abdul Kadir, murid 6 Gama dari SK Gorobak, Padang Serai, Kedah. Kod sekolah saya ialah KBA 5004. Hobi saya adalah bermain bola sepak dan membaca buku cerita. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk kongsikan mengenai sebuah buku yang berjudul Indahnya Hidup Syariat. Di dalam buku ini, terdapat banyak maklumat yang boleh dijadikan panduan hidup. Jom kita perincikan berkaitan dengan buku ini. Buku ini adalah hasil penulisan Ustaz Datuk Ismail Kamus dan Ustaz Muhammad Azrul Azrin bin Abdul Hamid. Ia diterbitkan pada bulan Mac 2009 oleh Telaga Biru Sunda Daya Berhad. Buku ini mempunyai 308 muka surat dan 7 bab. Bab tersebut adalah berkaitan dengan syariat kelahiran, pendidikan awal kanak-kanak, syariat berkaitan remaja, fardu ain asas, menakahat, syariat dalam bermasyarakat dan syariat sunnah raya sebagai masa. Harga buku ini adalah RM55 bagi semanja Malaysia dan RM57 bagi Sabah Sarawak. Tema utama yang terdapat dalam buku ini ialah panduan-panduan penting berkaitan fardu ain dan fardu kifayah. Buku ini sangat menarik kerana penulisannya disusun mengikut tahap perkembangan seseorang individu dari zaman kanak-kanak, alam remaja, alam dewasa, hidup berkeluarga, bermuamalat, bermasyarakatan dan akhirnya menghadapi kematian. Kelebihan yang terdapat di dalam buku ini adalah bab-bab yang dibincangkan amat penting dan cara pembahasannya amat senang difahami. Buku ini juga menghidangkan bahan bacaan mengikut tahap perkembangan teknologi, internet dan globalisasi, di mana buku ini diserikan dengan grafik yang menarik dan kertas yang berkualiti tinggi. Buku Indahnya Hidup Bersyariat ini ialah untuk kegunaan seisi rumah. Sekurang-kurangnya sebuah buku untuk seisi keluarga. Ini seperti kempen sebuah komputer untuk sebuah rumah. Ketua keluarga memimpin ahli keluarganya untuk membaca dan menguasai kandungan buku ini. Tetapkan masa selepas solat 5 waktu berjemaah untuk duduk sebentar, membentuk halaqah dan membaca buku ini. Tidak semestinya siasah yang memimpin membaca, si anak pun boleh memimpin jika dia mahu. Akhir sekali, saya dah baca. Anda bila lagi? Jom bersama tambahkan ilmu. Membaca jambatan ilmu, pengetahuan. Orang yang berilmu pasti beroleh keuntungan di masa depannya. InsyaAllah. Sekian. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adabiatur Radha binti Syarizal 6 Gama. Saya dari sekolah SK Gorobak, kod sekolah KBA 5004. Penerbit dan pengarang buku ini ialah Mind of Mind. Hari ini saya akan menceritakan sedikit pada hantu tanpa kepala. Buku ini menceritakan tentang Aiman yang tinggal bersama atunya iaitu Tok Ali. Ibu bapa Aiman sudah lama meninggal dunia kerana kemalangan jalan raya. Rumah Tok Ali berdekatan dengan sebuah bilik lama.
Berik ini adalah tinggalan semasa zaman perang dahulu. Tok Ali ialah seorang penarik beca. Tok Ali suka menceritakan keadaan semasa zaman perang Jepun yang dahulu. Tok Ali mengatakan Berik itu tempat yang berhantu kerana Tok Ali pernah terserempak dengan hantu tanpa kepala itu. Suatu hari, Aiman telah keluar bersama rakan-rakannya untuk bermain di padang. Ketika sedang bermain, hujan turun dengan lebat sangat-sangat. Seketika itu, Aiman berehat berhampiran Berik itu. Ketika sedang menunggu, hujan berhenti seketika. Setelah hujan berhenti, Aiman pulang bersendirian. Ketika Aiman pulang, Aiman telah berjumpa dengan lembaga yang diceritakan oleh hantunya itu. Aiman berlari dengan sepenuh hati sehingga sampai di rumahnya. Pengajaran daripada cerita saya ialah selalulah dengar nasihat orang tua kerana nasihat mereka ini sangatlah berguna. Itulah sedikit mengenai buku ini, iaitu buku Hantu Tanpa Kepala. Pada pendapat saya, buku ini tidak sesuai dibaca kepada kanak-kanak kerana mempunyai unsur-unsur negatif, iaitu boleh menyebabkan kanak-kanak mempunyai rasa takut dalam diri serta sering membayangkan wujudnya hantu di persekitaran dan kanak-kanak akan berasa lebih takut. Tetapi buku ini saya sangat suka membaca kerana ia membolehkan saya untuk berfikir secara luar kotak. Contohnya, saya dapat membezakan situasi baik atau situasi buruk di dalam buku ini untuk saya amalkan dalam rutin kehidupan saya. Oleh itu, rakan-rakan perlulah bijak semasa memilih buku untuk dibaca, sama ada memilih buku yang berfikir ke arah positif atau negatif. Macam yang kita dapat lihat, buku ini mempunyai unsur negatif kepada kanak-kanak. Tetapi bagi saya, unsur positif kerana saya dapat berfikir luar kotak. Sekian, terima kasih daripada saya, Nur Adewiatul Raudah binti Syarizal 6 Gama, Sekolah SK Gua Lobak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya bernama Muhammad Irman bin Muhammad Fuad dan saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Gua Lobak, Padang Serai, Kedah. Kod sekolah saya ialah KBA 5004. Hobi saya ialah membaca buku yang berunsur ilmiah. Untuk pertandingan bicara buku 2022 ini, saya memilih buku ilmiah yang bertajuk Anakku Hebat, Anakku Soleh. Kawan-kawan, ini ialah bukunya. Buku ini mengandungi sebanyak 205 halaman. Buku ini ditulis oleh Zahazan Ahmad. Buku ini juga diterbitkan oleh Telaga Biru Sendirian Berhad. Kawan-kawan, saya memilih buku ini adalah kerana ciri-ciri yang ada di dalam buku ini sangat menarik seperti
cara mendidik anak menurut Islam. Kepentingan dan cara mendidik anak menggunakan kaedah melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Kandungan yang jelas dengan pengertian makna yang jelas dan mudah difahami. Gambar-gambar yang menarik, info yang bagus untuk ibu bapa. Mendidik anak. Akhir sekali, buku ini wajib dibaca oleh semua. Membaca Jabatan Ilmu. Saya memilih buku ini kerana buku ini menarik dan mempunyai cetakan berwarna pada setiap helaian dan gambar serta ilustrasi yang cantik. Pengisiannya diolah dengan menggunakan bahasa yang mudah dan teratur. Buku ini boleh diklasifikasikan sebagai buku pendidikan anak-anak mengikut pandangan Islam. Buku Anakku Hebat, Anakku Soleh mempunyai beberapa bab yang menarik. Antaranya, bab pertama, kepentingan dan cara mentarbiah anak. Bab kedua, siapakah yang bertanggungjawab dalam mendidik generasi. Bab ketiga, aspek-aspek pertarbiahan. Bab keempat, membentuk minat dan kemahiran anak-anak. Bab kelima, pergaulan dengan anak-anak. Bab keenam, wasiat dengan doa pilihan buat anak. Kesimpulannya, buku ini memberi panduan kepada ibu bapa untuk mendidik anak menjadi seorang yang hebat. Buku ini teramat sesuai dan saya syorkan supaya dibaca oleh semua ibu bapa, guru-guru sekolah serta mereka yang ingin menjurus anaknya menjadi seorang yang hebat dan soleh. Akhir sekali ingin saya katakan bahawa buku ini sangat bagus dan bahasa yang digunakan mudah difahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sarah Afiqah binti Syamsuddin. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Buar Lobak. Pada hari ini, saya akan membuat pembentangan tentang resensi buku. Maksud resensi buku daripada modul aktiviti pembacaan berkualiti yang ditulis oleh Cikgu Nur Afizah binti Abdul Razak merupakan satu teknik untuk menguji para pelajar berdasarkan maklumat pembacaan. Tujuan resensi buku dipilih sebagai satu aktiviti galakan membaca nilam adalah untuk melahirkan para pelajar yang dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan daripada bahan bacaan yang dibaca oleh orang lain. Pada hari ini, saya akan membuat resensi buku tentang bahan bacaan ilmiah yang ditulis dalam sebuah komik yang bertajuk Why Alam Sekitar. Komik ini mengandungi 159 halaman yang ditulis oleh Hugh Sunbo. Komik ini telah diterbitkan oleh Orbit Buku Sendirian Berhad pada tahun 2015 yang berharga RM28.90. Komik ini berasaskan sains dan amat menarik perhatian saya untuk membacanya. Ini adalah kerana komik ini mengandungi banyak ilustrasi yang berwarna-warni dan menjawab semua persoalan tentang alam sekitar. Komik ini berkisarkan tentang kemusnahan ekosistem, pencemaran udara, pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Terdapat watak-watak utama dalam komik ini yang membicarakan isu alam sekitar yang semakin tercemar, antaranya Omji, Kiki dan Kongji. Dalam bab 1 iaitu kemusnahan ekosistem, komik ini menceritakan tentang keadaan hutan yang semakin pupus. Penulis bijak dengan membawa pembaca seperti saya meneroka flora dan fauna
yang terdapat di dalam hutan yang sebelum ini tidak saya ketahui. Beliau juga menyentuh tentang hidupan laut dan darat yang diancam keputusan di seluruh dunia. Dalam topik pencemaran udara pula, penulis mengajak pembaca agar menghargai udara yang diperolehi secara percuma. Saya dapat mengetahui tentang punca, kesan dan langkah-langkah untuk mengurangkan pencemaran udara. Banyak ilmu dan istilah sains yang saya perolehi antaranya asbut, iaitu campuran asap dan kabut serta hujan asid yang sering berlaku di bandar-bandar besar di dunia ini. Komik ini banyak membantu saya memahami cuaca bumi yang semakin panas disebabkan lapisan ozon yang semakin nipis. Bab pencemaran air telah mengupas tentang kepentingan air untuk semua benda hidup. Isu fenomena alga yang menyebabkan air menjadi busuk serta fenomena rebak merah yang berlaku di laut telah mengancam hidupan laut. Selain itu, kejadian terbesar tumpahan minyak yang berlaku di Korea pada 7 Disember 2007 telah menyebabkan manusia dan hidupan laut menderita dalam jangka masa yang panjang. Saya juga mendapat maklumat tentang pencemaran air bawah tanah yang berlaku disebabkan hujan asid dan penggunaan baja kimia serta racun serangga. Bahagian yang terakhir dalam komik ini ialah pencemaran tanah. Secara tidak langsung, para pembaca telah dididik untuk menjaga kebersihan di pusat rekreasi seperti air terjun, sungai, pantai, bukit dan sebagainya. Kesan daripada sikap tidak cakna orang ramai tentang kepentingan menjaga kebersihan akan menyebabkan bumi tercemar dengan sampah sarap. Saya dapat mengetahui cara-cara mengurangkan pencemaran tanah dengan mengurangkan sisa makanan, membaiki barangan yang rosak dan menggunakannya semula, menggunakan bakul atau beg kita semula serta mengasingkan sampah mengikut jenisnya. Penggunaan kata dan gaya bahasa dalam komik ini amat mudah difahami oleh semua lapisan pembaca kerana menggunakan bahasa Melayu standard. Nilai atau pengajaran yang saya dapati dalam komik ini ialah kita haruslah mencintai alam sekitar dengan tidak melakukan kemusnahan yang boleh membawa bencana kepada dunia. Selain itu, kita hendaklah menanamkan sikap bertanggungjawab terhadap alam sekitar dengan mengurangkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan pencemaran. Akhir kata, melalui pembacaan komik ini, mudah-mudahan dapat menyedarkan serta mendidik kita tentang kepentingan memelihara dan menyayangi alam sekitar. Alam sekitar yang bersih merupakan warisan yang perlu dijaga untuk kebaikan generasi akan datang. Sekian, terima kasih.